Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina nabi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya dapat satu slot bicara akhir saya sebagai penyawa awam dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah latar belakang saya, kalau saya nak cerita sikit, bermula pada 1985 saya berkhidmat, dan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah, saya akan menamatkan perkhidmatan saya pada 30 Jun 2020. Dengan kata lain, kemungkinan besar servis saya dapatlah 35 tahun 6 bulan. Kemudian sikit latar belakang saya, bermula pada 2002 saya telah diberi peluang untuk berkhidmat di Jabatan Pendidikan Melaka, dan kalau hinggalah pada tarikh 30 Jun bermaksudnya lebih kurang 18 tahun saya di Jabatan Pendidikan Melaka. Kemudian ketika itu apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat merasai bagaimana alam sekolah rendah, alam sekolah menengah. Kemudian juga saya dapat berkhidmat di jabatan, dan di jabatan saja saya telah diberi peluang untuk berkhidmat di 4 sektor. Saya bermula dari unit core curriculum, kemudian saya ke unit projek khas, kemudian saya di unit latihan dan kemajuan staf. Dan bermula pada 1 Julai 2017, saya diberi kesempatan untuk mentadbir unit sekolah rendah di Jabatan Pendidikan Melaka. Dengan kata lain, saya di unit sekolah rendah lebih kurang 3 tahun, genap 3 tahun mungkin kalau nak dikira pada tarikhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segala pengalaman yang saya dapat itu, pelbagai pengalaman yang telah diberi kepada saya merupakan satu rezeki yang amat berguna, yang amat berfaedah. Dan pengalaman-pengalaman itulah saya mengadunkan dalam mentadbir, mengurus manusia, mengurus sumber manusia, mengurus kawan-kawan dan mengurus pentadbir-pentadbir akhirnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerap kali saya bercakap kepada semua pentadbir, khususnya kepada guru besar dan pentadbir-pentadbir. Saya pegang kepada prinsip falsafah orang sebelah timur, iaitu orang Jepun, Taiwan dan Korea. Di mana jika kita nak menjadi insan yang terhebat, insan yang terbaik, kita ada 3 prinsip. Mungkin rakan-rakan guru besar kerap kali ataupun masih mengingat lagi apa yang saya kata. Yang pertama, kita mesti menjadi seorang yang as a leader, seorang pemimpin. Yang kedua, kita mesti menjadi seorang as a thinker, seorang yang pemikir. Dan yang ketiga, kita mesti menjadi seorang yang lover, seorang pecinta tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan, jika kesempatan ini saya diberi kupas, diberi peluang untuk mengupas apa dia sebagai as a leader. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita semua pemimpin. Sama ada pemimpin di peringkat organisasi, pemimpin di peringkat komuniti, pemimpin di peringkat rumah kita, dan pemimpin pada diri kita sendiri. Jadi apabila saja kita menjadi seorang pemimpin, kita mestilah menjadi seorang pemimpin yang unggul. Apabila nak menjadi seorang pemimpin yang unggul, tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin itu boleh dipimpin dan boleh memimpin. Dan bila kita ada elemen-elemen itu tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan mudahlah kita akan mentadbir dan memimpin, khususnya di sekolah atau organisasi kita, iaitu organisasi pendidikan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, sebagai insan biasa, saya suka menasihatkanlah, setinggi mana pun sekali kedudukan kita, pangkat kita ataupun kedudukan kita sebagai pemimpin, tapi kita jangan sekali-sekali menyakiti hati orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab manusia tuan-tuan dan puan, hidup itu dan perilaku mulia itulah diukur oleh manusia. Dan kita harus tahu, manusia kadang-kadang ada melakukan kesilapan, dan begitu juga kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pemimpin, kalau kita sedang mendaki tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan menjatuhkan orang. Dan kalau kita sedang ke hadapan tuan-tuan dan puan-puan, kalau seboleh-bolehnya kita jangan membelakangkan orang. Apa intipatinya dekat situ secara tuntasnya tuan-tuan dan puan-puan? Kita mengharapkan ketika kita memimpin organisasi, kita dapat membahagiakan orang. Itu dah salah satu yang dapat saya kupaskan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah juga bercakap tuan-tuan dan puan, as a thinker, seorang yang pemikir.
Apabila kita menjadi seorang pemimpin, apabila kita menjadi seorang penjawat awam, kita jadi seorang yang pemikir. Memikirkan bagaimana kita nak membentuk organisasi kita. Memikirkan bagaimana kita nak buat satu anjakan paradigma dalam mentadbir kita. Memikirkan bagaimana kita nak keluar daripada zon yang selesa. Supaya kita dapat yang terbaik, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita mesti berani. Mesti bersedia membuat satu anjakan. Khususnya dalam era sekarang, tuan-tuan dan puan. Dalam era pendidikan yang global sekarang, jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pentadbir-pentadbir yang kerap kali saya berjumpa, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berani. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pentadbir ataupun sebagai seorang kaki tangan, kita mesti berani merencana dan merangka projek. Apabila kita dapat merangka projek itu, tuan-tuan dan puan, kita dapat menguju ke matlamat apa yang kita nak. Dan daripada projek itulah kita membina beberapa program. Daripada program itulah, tuan-tuan dan puan, kita dapat mencapai objektifnya. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, kita jangan lupa. Kita jangan melekakan apa dia pendapat orang. Kita pertimbangkan pendapat orang. Kita pertimbangkan nasihat orang. Dan dengan pertimbangan itu, tuan-tuan dan puan, maka melahirlah wisdom atau yang dikatakan ialah kebijaksanaan. Jadi, tuan-tuan dan puan, lahirkanlah kerja dengan keikhlasan. Okey. Tuan-tuan dan puan, hatinya ikhlas tidak perlukan pujian. Hatinya ikhlas tidak terkesan dengan kejian. Kerana hati itu tahu pandangan siapa yang perlu diutamakan. Maka tuan-tuan dan puan, kita hajar pada hati kita supaya kita kuat bila diuji. Supaya kita rendah diri bila dipuji. Jadi itulah untuk menjadi seorang thinker ataupun seorang pemikir yang hebat dalam sesuatu organisasi. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, as a lover, seorang pencinta, seorang yang sayang kepada organisasinya, seorang sayang kepada rakan sekerjanya, seorang sayang kepada sahabat-sahabatnya, apa tak lagi, tuan-tuan dan puan, sayang kepada ahli keluarga dan masyarakatnya. Jika kita berada dalam keadaan itu, tuan-tuan dan puan, kita sentiasa dan kita bersedia membimbing rakan sebaya. Kita sentiasa dan bersedia membimbing ahli-ahli organisasi kita. Fitrah manusia, tuan-tuan dan puan-puan, cukup senang kita memberi nasihat, tetapi cukup sukar kita menerima nasihat. Itu biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Kerap kali kita jumpa rakan-rakan kita, kerap kali kita jumpa apa tak lagi rakan-rakan di bawah kita, guru-guru di bawah kita, kita memberi nasihat. Tapi ada ketikanya, guru-guru di bawah, kaki tangan di bawah memberi nasihat kita, kita rasa sukar. Kenapa? Apa, tuan-tuan dan puan? Sebab ego yang ada kat badan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi analoginya, tuan-tuan dan puan, ketika nak bersara ni, kadang-kadang setiap pagi bila bangun, saya sapu halaman rumah saya. Sedang saya sapu-sapu, tuan-tuan, saya fikir, daun tetap gugur. Sama ada daun tu muda ke, daun layu ke, daun kering tetap gugur. Tapi tiap-tiap hari juga saya sapu. Sebab saya nak hasilnya. Saya nak hasil supaya pemandangan saya ceria, pemandangan saya bersih dan akhirnya kesempurnaan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak sesuatu yang baik. Pencinta kita nak yang terbaik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pada itu, bila kita nak menilai dan melihat status seseorang, jangan pada pandangan pertama. Kita mestilah pada pandangan mata hati kita. Dengan kata lain, kita pandang secara keseluruhan. Siapa insan yang berada kat kita? Sama ada kaki tangan bawah kita, sama ada rakan kerja kita, yang kita kena tengok yang tu. Tidak ada orang di dunia ini, tuan-tuan dan puan, dicipta dengan tidak ada keaiban. Semua orang ada, tuan-tuan. Maksudnya, semua orang ada masa silam. Ada masa silam, ada masa kesilapan. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Setiap orang manusia itu mempunyai kekurangan dan kesilapannya. Jadi seandainya kita jumpa rakan kerja kita atau guru-guru atau kaki tangan sokongan yang ada di bawah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlulah bersabar apabila mereka membuat kesilapan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Kita bergaul dengan manusia. Mereka manusia. Dan sudah pastinya apabila sebut dengan kata manusia, mereka penuh dengan alpah dan kelekaan. Jadi bukan hanya mereka, kita juga sedar, kita juga manusia. Kita juga ada yang melakukan kesilapan. Jadi apa salah kita memaafkan, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambah lagi bila bercakap tentang as a lover, pencinta. Bila kita jadi seorang pencinta, paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan kerja kita, kita anggap dia sebagai seorang sahabat sepanjang masa. Okay? Apabila kita menganggap dia sebagai seorang sahabat yang sepanjang masa, tuan-tuan dan puan-puan, kita senang bekerja.
maka pilihlah tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat, jika dia meminta, kita meminta, dia sedia memberi. Tuan-tuan, jika kita mendiamkan diri, dialah orang yang pertama menyapa kita. Tuan-tuan, jika kita dalam kesedihan, dialah orang yang pertama menghiburkan kita. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, jika kita melakukan kesilapan, dialah orang yang pertama berani menegur kita. Itulah sahabat tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ini semua tuan-tuan dan puan, kita adunkan, saya percaya tuan-tuan dan puan, kita ada 3 elemen ini, saya percaya kita senang mentadbir, kita senang menjadi sebagai seorang penjawat awam yang terbaik. Dan itulah yang selalu saya amalkan dalam saya mengurus 18 tahun di Jabatan Pendidikan Melaka. Tuan-tuan dan puan, diri saya lah diri guru. Saya seorang guru tuan-tuan dan puan. Saya segan dengan cikgu hingga sekarang tuan-tuan dan puan. Bila pergi ke sekolah mana-mana pun memang bila saya tengok guru, saya cukup segan dengan guru. Kenapa tuan-tuan dan puan? Saya tahu cikgu kerja sebagai seorang pendidik, kerja yang terlalu hebat. Dan kadang-kadang saya tidak mampu buat kerja yang sebegitu. Jadi tuan-tuan dan puan, pada kesempatan yang ringkas ini, saya mengharap tuan-tuan dan puan-puan semua menjadi seorang guru, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pentadbir, menjadi seorang rakan sekerja, menjadi seorang penjawat awam yang terhebat, yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu seorang pentadbir yang terkenal. Kita tak perlu seorang guru yang terkenal. Kita tidak perlu seorang pekerja yang terkenal. Tapi kita perlu apa tuan-tuan dan puan? Kita perlu seorang pentadbir yang terbaik. Kita perlu seorang guru yang terbaik. Kita perlu seorang kaki tangan yang terbaik. Amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita, kita galas secara yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan dapat yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa slot bicara akhir saya cukup ringkas saja. Okay? Dan saya mohon maaf sepanjang kita berurusan selama 18 tahun. Mungkin saya kenal kalau saya nak sebut apa yang telah saya buat ke unit Koku dahulu, di unit Projek AS, di unit latihan dan akhirnya di unit sekolah rendah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ramai yang kenal saya dan saya rasa saya sungguh bertuah dengan kerjasama yang sepenuhnya yang telah tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada saya. Okay? Dan begitu juga saya sebagai insan biasa tuan-tuan dan puan, sebagai manusia biasa, seorang sahabat biasa tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf seandainya saya ada melakukan kesilapan. Sudah semestinya tuan-tuan dan puan, ada permintaan tuan-tuan dan puan-puan tak dapat saya penuhi. Ini manusia tuan-tuan, dan saya bekerja atas dasar integriti dan saya terpaksa mengikut garis panduan yang tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan sentiasa mendoakan kesejahteraan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay? Tak kiralah daripada barisan pengarah, timbalan pengarah, apa pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan, staf-staf, guru-guru, pengetua, pentadbir, guru besar dan sebagainya. Saya akan sentiasa mendoakan supaya tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa memperoleh kesejahteraan dan kejayaan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, meskipun kita berpisah di arena ini, sebenarnya saya lebih takut dengan perpisahan di akhir nanti. Okay? Perpisahan ini saya percaya hanyalah perpisahan sementara sahaja. Okay? Dan kita semua sedang menanti perpisahan yang azali, tuan-tuan. Yang itu yang paling kita takut. Namun begitu, saya mendoakan supaya ukhuwah dan silaturahim kita berkekalan hingga ke jannah kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tuan-tuan. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.